di perenggan terakhir. Kata Syekh, semua ini, iaitu apa yang disebutkan tadi, dihimpunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Sebagaimana sabit diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, bahawa apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW yang sebut. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah, bila mengatakan bahawa yang menyebutkannya itu adalah seorang lelaki. Ketika dia bangun daripada rukuk, disebut Sami Allahu liman, disebut Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dan ada riwayat yang lain sebut, Nabi kata, kalau kamu dengar imam baca Sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu sebut Rabbana lakal hamd. Lafaz pada Rabbana lakal hamd ada 4 wajah. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, dan Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd, kata Ibn Qayyim, tidak warid. Kata Ibn Qayyim tidak sabit, tidak warid. Namun atas dasar ilmiah, lafaz Rabbana walakal hamd ada terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Mungkin beliau tidak perasan, itu yang disebutkan oleh syurah selepas beliau. Jadi keempat lafaz ini warid daripada Nabi SAW. Maksudnya kalau lepas pada Sami Allahu liman hamidah, sebut Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd, atau Allahumma Rabbana lakal hamd, atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Keempat-empatnya warid. Apa maksud Sami'a Allahu liman hamidah? Sami'a, Allah mendengar. Allah, Sami'a Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, bagi sesiapa yang memujinya. Apa maksud mendengar sini? Apa maksud mendengar? Kalau orang tak puji Allah, Allah dengar tak? Orang yang tidak melakukan ibadah, cakap sia-sia, yang tak memuji Allah, Allah dengar tidak? Dengar. Jadi apa maksud Sami Allahu liman hamidah? Dengar ada 2 maksud. Semua sifat yang bererti dengar, lihat, Allah melihat, Allah dengar, atau ma'iyah, Allah bersama, atau Allah mengetahui. Sifat-sifat yang begini ada 2. Satu, sifat dikatakan khas, dan kedua am. Dengar secara am, dan dengar secara khusus. Dengar secara am artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara hamba-hambanya. Allah dengar. Maksud dengar pendengaran yang khusus, Allah Subhanahu wa taala mendengar artinya memberikan pahala sekiranya itu bentuk pujian, atau menerima doa sekiranya itu bentuk permintaan. Jadi dengar bukan sekadar dengar, tapi dengar sini dengan as-sam'ul khas, pendengaran yang khusus. Itu Allah Subhanahu wa taala, Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar, menerima, dan sedia memakbulkan permintaan mereka. Kerana ketika rukuk, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana rukuk, manusia memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Manusia mentasbihkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah Sami Allahu liman hamidah, kalimah ini kalimah yang diucapkan oleh orang-orang yang selesai daripada rukuk. Bila diucapkan? Ketika pergerakan.
sama ada takbir atau yang sehukum dengannya. Sama ada kalimah Allahu Akbar atau kalimah Sami Allahu liman hamidah, dibaca bila? Ketika pergerakan. Ketika pergerakan. Kerana bacaan ketika sujud ada bacaannya. Ketika rokok ada bacaannya. Jadi kalimah kita jadi imam kadang-kadang, Allahu Akbar, bila nak baca? Bacaan takbir intiqal ni, bacaan yang kita baca takbir ataupun yang seumpama dengan seperti Sami Allahu liman hamidah, kita baca ketika pergerakan intiqal tersebut. Ketika perubahan rukun. Ketika kita bergerak tu baca Allahu Akbar. Jangan baca sebelum, jangan baca selepas. Ada imam, sebagaimana imam, dia baca dulu sebelum dia rokok. Allahu Akbar, orang dah rokok baru dia rokok depan. Ada yang silap, baca dulu. Ada yang baca kemudian. Dia tak nak orang rokok sebelum dia sujud dulu, lurus, baru baca Allahu Akbar. Sebenarnya sujud ada bacaannya. Sujud ada bacaannya, Subhana Rabbiyal Azim. Sujud. Rokok ada bacaannya, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi, dan tiap-tiap rukun itu ada bacaan-bacaannya. Bacaan intiqal ketika pergerakan, ketika bergerak. Kalau dalam keadaan sampai sebagian ulama kata tak sah, sebahagian kaul, tapi kaul ni tidak tak kuat lah, tidak hujah yang mengatakan sampai batal solat, tak patutlah. Cuma tidak kuat. Cuma yang sebaiknya kita tahu bahawa takbir intiqal kita baca ketika intiqal. Jadi ketika kita rokok, kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Selepas memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Serentak itu lebih sempurna menurut pandangan Ibnu Hajar rahimahullah. Kerana bagi beliau pergerakan dan bacaan tadi bila dibaca serentak, ia memudahkan makmum untuk mengetahui pergerakan imam. Jadi makmum yang mendengar imam Sami Allahu liman hamidah, imam dah selesai baru dia bangun. Dan manakala orang-orang yang tidak mendengar, mereka dapat melihat pergerakan. Kalau bab rokok ni, mereka tengok orang yang depan mereka. Kalau dalam tempat yang lain berdiri, mereka boleh tengok imam. Orang yang tidak mendengar atau yang jauh, tak dengar suara imam, mereka mengetahui pergerakan imam melalui pergerakan tadi. Mengetahui perubahan imam daripada berdiri kepada rokok tadi melalui pergerakan. Dan orang yang dekat tahu melalui pendengaran. Jadi serentak. Itu kata Ibn Hajar. Namun itu merupakan satu saranan untuk maslahat tadi. Secara umumnya, hukumnya terletak pada yang penting bacaan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah tadi ketika kita sedang bergerak. Ketika kita berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Apa makna Sami Allah? Allah mendengar. Iaitu Allah Subhanahu wa taala dengar bacaan-bacaan hamba-Nya yang memujinya dan Allah memberikan pahala padanya. Allah memberikan pahala. Dan sekiranya ada doa, Allah makbulkan. Cuma lafaz doa tempat yang diperuntukkan untuk doa adalah ketika sujud. Sebab tu hanya disebut Sami Allahu liman hamidah. Doa yang ringkas dibenarkan seperti Allahumma ghfirli. Doa yang ringkas ketika rukuk dibenarkan, malah itu warid daripada Nabi SAW seperti hadis Aisyah, mana Nabi baca Allahumma ghfirli, tapi bukan doa yang panjang. Ketika rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahumma ghfir lana warhamna. Bagi doa baca banyak-banyak semua doa yang ada. Tak, tempatnya nanti kat sujud. Ketika berdiri kita mentazimkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, iaitu mendengar, sebab itulah kalimah dengar sini ada liman, bagi siapa yang memujinya, iaitu Allah
memustajabkan doa, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik. Allah makna pendengaran yang khusus. Sami'allahu liman hamidah. Okey. Soalannya, makmum ketika dengar imam baca Sami'allahu liman hamidah, makmum perlu ulang balik Sami'allahu liman hamidah baru baca Rabbana walakal hamd, ataupun terus baca Rabbana walakal hamd? Kalau imam baca Sami'allahu liman hamidah, kita bangun balik nak baca Sami'allah ke tidak? Terus Sami'allah, terus Rabbana lakal hamd ke baca Sami'allahu liman hamidah? Ada dua pandangan, dua mazhab. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, baca balik, ulang balik. Bila imam baca Sami'allahu liman hamidah, kita pun baca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Maksud kalau mubaligh yang kuatkan, kalau mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik, ya, mereka kalau imam baca Sami'allahu liman hamidah, makmum tak perlu ulang. Makmum baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Sebab tu kalau di Mekah, di Madinah atau di negara-negara tertentu yang adanya suara mubaligh yang menyampaikan, mana ada di tempat-tempat yang ada keperluan, tempat yang terlalu ramai orang, yang ada kemungkinan mikrofon sampai satu tempat, tak sampai satu tempat, seperti mana di masjid di Makkah Al-Mukarramah, perlu ada dua suara. Satu suara selalu, bila ada satu suara baru mikrofon. Ya, betul. Tetapi banyak jawapan daripada riasah, mereka kata walaupun begitu, kerana untuk berjaga-jaga, ada di kawasan yang jauh tertentu ada mikrofon salah satu daripadanya tak sampai kerana orang ramai. Salah satu daripada line mic tu akan ada gangguan tertentu di satu tempat kerana waktu-waktu tertentu. Dan berlaku begitu, pernah berlaku, bukan tak berlaku. Ana sendiri pernah solat di Mekah, malah di Madinah pun pernah berlaku ketika solat raya. Bila solat, walaupun suara kita dengar masa takbir, masa dia Allahu Akbar, tapi ketika Sami'allahu liman hamidah tak dengar. Tak dengar. Dengar-dengar, membalik ya Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, terus dengar. Oh, maksudnya kadang-kadang, yang betul lah, kadang-kadang tak sampai. Kenapa? Tempat-tempat besar begini mereka buat, mereka masih amalkan untuk jaga maslahah. Orang ramai, kalau salah kat surau kecil kita boleh nampak orang depan. Tapi kalau masjid yang ada orang sampai ratusan ribu begitu solat, yang duduk di bahagian terutama yang duduk belakang pagar ke duduk belakang bila waktu tertentu, ada kemungkinan untuk mereka tersalah. Dan itu juga masalah untuk mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, seorang makmum sama ada ikut imam ataupun ikut orang yang nampak imam. Mana ke depan, ikut pergerakan makmum yang di belakang. Sebab tu mereka tak boleh dipisahkan dengan jarak, kadar tertentu sebagainya. Mazhab Imam Ahmad, walaupun mana contohnya kita solat kat hotel, bawah hotel bangunan, depan hotel tu kadang-kadang ruang kosong, baru sampai Masjid Nabawi. Solat kat masjid di hotel Safwa, solat di masjid hotel di hotel-hotel Darut Tauhid dan sebagainya, ketika hari tertentu sah atau tidak? Ikut mazhab Syafi'i tak sah lah. Kalau ikutkan mana sebab jarak yang pemisahan yang jauh. Tapi mazhab Ahmad tidak mensyaratkan, begitu. Mereka hanya syarat utamanya adalah makmum mengetahui pergerakan imam, apa yang imam sedang lakukan, dan majlis itu secara langsung, bukan secara perantaraan. Jangan pula nak sedang sangat duduk kat mana-mana, buka TV, ikut kat TV. Saya nak baca, saya nak solat belakang imam Masjidil Haram, hari-hari duduk ikut, tak boleh. Atau duduk tempat lain, dia dalam satu majlis, hanya dipisahkan dengan kata. Jadi bila kita lihat kepada keperluan tersebut, memang ada keperluan.
Walaupun sebahagian daripada ulama di Arab Saudi sendiri yang membantah perkara tersebut dan mereka menganggap adanya mubalik pada zaman sekarang seperti bid'ah, kerana amalan itu dilakukan kerana ada ilahnya, ada keperluannya. Kalau tak ada perlu, perkara tidak buat juga dianggap sebagai bid'ah. Jadi kalau kita jangan terkejutlah dalam masalah amalan sebahagian daripada ulama buat, ulama lain kata ke bid'ah. Kerana bid'ah itu ada level-levelnya. Ada bid'ah yang memang ahli bid'ah yang perlu kita buang, kita hajar, bid'ah qadariyah, bid'ah syiah, bid'ah yang besar, bid'ah akidah dan sebagainya. Ada bid'ah ibadah yang buat menari dalam zikir sambil menari, yang melompat dan sebagainya. Ada bid'ah artinya dilihat lebih dekat kepada bid'ah. Namun ada perbincangan. Hukum-hukum begini kita perlu tahu kadarnya, kedudukan istilah bid'ah tersebut. Jadi sebahagian daripada amalan yang dianggap sebagai masyru', disyariatkan oleh sebahagian ulama, dianggap oleh ulama lain sebagai bid'ah. Kerana istilahnya dua, Nabi ajar, kalau ikut Nabi ajar sunnah, benda Nabi tak ajar bid'ah. Cuma kita perlu meraihkan khilaf. Cuma dalam memberi pandangan khilaf macam mana sekalipun, kalau kita kata memang tak ada, kita yakin tak ada, habis orang buat macam mana? Bid'ah pada kita, nisbah pada kita. Berbeza daripada satu masalah yang memang tidak ada dasarnya, maka kita perlu hukum bid'ah dengan tegas. Kita hukum bid'ah dengan tegas. Berbeza masalah yang ada perbincangan ulama. Bid'ah di sisi kita. Seperti kunut. Kunut bid'ah di sisi mazhab Hanafi. Tapi sunat dalam mazhab Syafi'i. Kita tak boleh menafikan, tak boleh marah orang yang kata sunat, tak boleh marah orang kata bid'ah. Sebab ketika mereka melakukan bid'ah tersebut, mereka tidak bid'ah menghukumkan orangnya sebagai ahli bid'ah, tapi menghukumkan pada amalan tersebut. Kerana mereka menganggap tidak sabit daripada Nabi SAW. Dan pelakunya mereka kata, situ, kalau pelakunya menganggap itu masyru' dan ada dalilnya, semoga Allah memberikan pahala pada ijtihadnya. Tapi bab ni bab ada dalil. Bab tak ada dalil, pelakunya buat juga, tak ada dalil, buat juga, tak ada buat juga, pelakunya perlu diperingatkan. Dia lebih berat daripada orang yang buat berbeza, bukan berat lah, yang khilaf tu khilaf muktabar, kita orang awam ikutlah ulama. Kaul-kaul yang muktabar, semua kaul dalam mazhab, semua kaul-kaul yang ada dalam mazhab ulama-ulama Islam ini, yang kaul dikeluarkan ulama-ulama Islam yang layak mengeluarkan pandangan adalah kaul muktabar. Terutamanya kaul dalam mazhab yang 4 yang masyhur, yang telah dinilai oleh ribuan malah jutaan ulama. Jadi kita tak boleh membida'ahkan mana-mana amalan yang muktabar dalam mana-mana mazhab. Cuma ada sebahagian amalan dalam satu mazhab disebutkan oleh sebahagian ulama, namun amalan tersebut juga tidak diamalkan, hanya disebutkan dalam kitab-kitab. Amalan begini tidak perlu dihidupkan, kerana kebiasaannya amalan ini ulama dalam mazhab sendiri sebenarnya menolak secara praktikal untuk menerima amalan-amalan tersebut. Seperti azan dengan tambah Sayyidina dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam kitab disebut tapi tak diamalkan. Dan perkara-perkara begini tak perlu dihidupkan. Kerana ulama dalam mazhab sendiri walaupun kaedahnya menyebutkan boleh wujud, namun dari segi praktikalnya mereka sendiri tidak mempraktikkan. Kerana kalaulah perkara ini diwarisi, sudah pasti kita akan dapati bahawa di seluruh negara yang bermazhab Syafi'i akan menambahkan Sayyidina. Tapi perkara ini tidak diamalkan. Artinya ulama mazhab dalam sebahagian daripada masalah yang wujud dalam kitab, ianya merupakan masalah yang terkait dengan masalah ilmiah, namun segi amalan ianya tak diamalkan walaupun oleh sahibul qaul itu sendiri. Okey. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran. Okey, Rabb bila sami Allahu liman hamidah. Okey, macam mana nak baca? Okey, ada dua qaul. Mengikut mazhab Syafi'i kita kena ulang balik sami Allahu liman hamidah. Sebab tu kita jumpa balik, kita kadang-kadang masjid berputus, ada breakout contoh. Ada pakcik-pakcik yang jadi mubalik supaya jemaah belakang dengar. Sami Allahu liman hamidah. Apa pakcik biasa sebut? Sami Allahu liman hamidah. Salah tidak? Tidak.
tidak salah. Itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian Syafi'iyah juga sama dengan yang lain. Kenapa? Kerana ada hadis. Kalau hadis Nabi, riwayat yang kata bila kamu mendengar imam baca sami Allahu liman hamidah, hendaklah kalian katakan Rabbana lakal hamd. Ini riwayat yang dipegang oleh mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Jagoh dalam mempertahankan perkara mazhab Maliki. Mazhab Hambali sebagai riwayat. Mazhab Hambali ada riwayat bersama Syafi'i, ada riwayat bersama dengan Imam Malik. Dan yang mengatakan perlu kita baca sami Allahu liman hamidah, mereka mengambil dalil yang umum, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian bagaimana kalian nampak aku salat. Dan dalam hadis ini Nabi baca sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi baca Rabbana lakal hamd. Jadi kita ikut Nabi. Nabi baca sami Allahu liman hamidah dan Nabi juga baca Rabbana lakal hamd. Jadi dalam bab ini perlu bertolak ansur dan berlapang dada antara satu sama lain. Rabbana lakal hamd. Rabbana, takdirnya ya Rabbana. Takdir artinya jangan sebut. Tapi maksudnya ya Rabbana. Bab zikrullah tak boleh kita baca dengan makna. Kita baca dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun maknanya dari segi nahwu ada kalimah ya Rabbana. Rabbana, Tuhan kami, artinya wahai Tuhan kami. Bahasa Melayu pun macam tu juga. Tuhan kami, sesungguhnya kami ini. Maksudnya wahai Tuhan kami. Ada ya di situ. Sebab itu ba itu berbaris atas. Munada. Rabbana. Munada ni selepas kalimah ya, huruf kalimah selepasnya, munada yang mudhaf perlu dibariskan atas. Contoh ya Rasulullah. Jangan baca ya Rasulullah. Baca ya Rasulullah salah. Ya Rasulullah salah nahwu. Yang betulnya ya Rasulullah. Lam itu baris atas. Bila dia jadi mudhaf artinya dia ada sandaran selepas ya Rasulullah. Tapi kalau dia sendiri sahaja tak ada mudhaf, baris depan macam biasalah ya Rasulu. Ya Rasul, ya Rasulu, ya Nabiyyu. Kalau ada, tapi tak jumpalah untuk lafaz yang untuk Rasulullah dan Nabiullah semua sekali diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Dia kata Rabbana. Kita baca Rabbana sebab asalnya kalimah itu ada ya Rabb, ya Rabbana. Okey. Rabbana, Rabb kami. Itu wahai Tuhan kami. Wahai Rabb kami. Kenapa sebut Rabb? Kerana kita nak puji Allah. Kita puji Allah di atas sifat rububiyahnya. Seperti kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Tuhan yang mencipta, mengatur dan berkuasa di seluruh alam. Sama juga di sini kita baca Rabbana lakal hamdu. Sama dengan alhamdulillah. Makna Rabbana lakal hamd sama dengan makna alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Laka makna lillahi. Kata tu kepada Allah jadi lillahi alhamdu. Kalau terbalikkan ayat mana? Alhamdulillah. Ka situ Allah. Rabbana wahai Tuhan kami. Lakal hamdu. Untukmu segala pujian. Mu situ Allah. Kalau gantikan ka itu dengan Allah, lillah. Lillahil hamdu. Artinya alhamdulillah. Sama dengan mana alhamdulillah. Jadi untuk terjemahkan Rabbana lakal hamdu, tuan-tuan boleh rujuk pada tafsiran ataupun terjemahan syarah yang disebutkan ulama pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak syarah terlalu panjang. Siapa yang ikut ana kelas tadabbur, ana tak ingat baca surah ada seorang. Tak ingat siapa yang ikut. Alhamdu kita ambil masa dua kali kelas atau 3 kali kelas untuk syarahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya satu kelas 1 jam setengah atau 1 jam 15 tu lama.
Yang apa yang ulama sebutlah, nak bacakan baliklah apa yang ulama sebut. Maksudnya kalau syarahkan panjang, dia terlalu panjang. Cuma yang kena faham apa makna alhamdu, maknanya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas sifat kesempurnaan Allah, yang mana pujian tersebut datang daripada hati dan sifat itu memang wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama alhamdu. Syarat alhamdu, pujian tu datang daripada kekaguman, daripada sifat ta'zim, bukan pujian di mulut. Ada orang dia nampak tak nampak sangat dia ni puji orang politik. Dia puji kawan dia bukan datang daripada ta'zim. Puji kerana tujuan lain. Atau istilah kita puji politik lah. Tak kira lah ahli politik ke, ahli batu salam ke mana. Tapi puji dengan politik untuk tujuan tertentu. Puji yang dikatakan alhamdu, pujian yang terhasil daripada perasaan ta'zim, membesarkan. Jadi alhamdu melibatkan perasaan ta'zim Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah yang mulia, dengan pujian dengan sifat yang mulia, yang sifat tersebut wujud pada yang dipuji. Dia kena memang betul-betul bersifat dengannya. Bukan puji benda orang tu tak ada. Itu tak alhamdu. Alhamdu syaratnya adalah datang daripada perasaan ta'zim. Perasaan ta'zim membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kemudian kita menyebutkan lafaz yang selayaknya bagi Allah, dan sifat dan lafaz yang layak itu memang wujud pada Allah. Itu nama alhamdu. Dan untuk Allah ni apa sifat yang terpuji kepada Allah? Apakah sifat terpuji? Sifat yang baik bagi Allah? Tak terungkap oleh kata, maka yang tinggal hanya alhamdu itu yang disebutkan. Segala puji. Segala puji. Kalau untuk Abang Wan, kita nampak Masya Allah, orangnya tinggi, kuat, amanah. Kita sebut tertentu, betul? Kita sebut sifat-sifat tertentu, kita boleh puji. Dan lepas tu nak puji lebih lagi, nak kata putih tak berani nak kata. Mana handsome. Kita nak kata contohnya apa lagi? Kita nak ada benda yang kita nak puji, kita tak terkata. Sebab bukan, itu bukan sifatnya. Kita nak puji tu ada terhad, keterhadan. Nak puji Muaz, Masya Allah, putih sebagainya kan. Putih, handsome, baik semua sekali. Nak kata kurus, stop kejap. Kita sama geng. Taklah kan, lebih, tapi handsome kan. Jadi kita ada hadnya nak puji. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala segala pujian yang baik, yang mutlak, segala yang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdu, alif lam untuk lil jins, listimal, untuk merangkumi segala jenis pujian. Jadi kita baca Rabbana lakal hamdu, sama makna alhamdulillah. Jadi alif lam yang ada pada alhamdu artinya segala puji milikmu ya Allah. Wahai Tuhan kami, untukmu segala jenis alhamdu. Alhamdu artinya manusia dan makhluk seluruhnya memuji Allah dengan perasaan ta'zim pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lafaz-lafaz yang selayaknya bagi Allah, dan itu merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pujian yang bentuk begini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak yang blackout.
tak perasan kenapa cabut. Okey. Rabbana lakal hamdu. Okey. Kalau Rabbana walakal hamd, maknanya apa pula? Rabbana lakal hamd, kita tahu. Wahai Tuhan kami, segala puji, segala pujian adalah selayaknya bagimu. Kalau Rabbana walakal hamd, Rabbana ada takdirnya. Wahai Tuhan kami, ada takdirnya. Takdirnya apa? Lakan ni'mah walakal hamdu. Di Rabbana, kita puji Allah. Kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Rabbana. Ini betul. Kaedah ini. Kaedah kalau benda disebutkan oleh syarak, dia betul. Kita sebut Rabbana sahaja, dalam hati kita sebenarnya banyak benda yang kita kagum dan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nikmat Allah, pemberian Allah sebagainya. Dan kita kata walakal hamd, dan padamu ya Allah selayaknya segala pujian. Jadi ada yang ditakdirkan, ada sesuatu yang ulama sebut nikmah. Antara nak mudahkan faham, dia kata nikmah. Ya Allah, bagimu segala nikmat itu segalanya milikmu dan segala puji bagimu. Ya Allah bagi kita segala-galanya dan kita puji Allah di segala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu kurniakan kepada kita. Wow di situ Rabbana walakal hamd mengisyaratkan bahawa kita memuji Allah di atas pemberian Allah, dan kita kata pemberian Allah tadi perlu kita syukuri. Walakal hamd artinya yang kedua adalah kita puji Allah dan kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada kita. Berapa banyak perlu puji? Hamdan kathiran. Macam mana sifat pujian? Tayyiban, yang terbaik. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Mubarakan yang penuh dengan barakah. Iaitu kebaikan bukan sekadar terhad, tapi ianya berkembang. Ianya kebaikan yang tumbuh. Barakah yang berasal dari kalimah birkah, iaitu kolam, bukan kolah. Kolam nampak sama. Air perigi dengan air kolah masjid nampak sama. Yang satu datang 100 orang ambil air orang wuduk, habis. Air tu namanya kolah. Tapi kalau perigi ataupun kolam yang betul-betul ada sumber airnya, datang berapa ribu orang pun, berapa banyak tamu ni tak habis. Jadi air yang kelihatan sedikit tapi tak habis, ini namanya ada barakah. Kebaikan yang tidak terputus, yang bersambung-sambung. Itu kebaikan yang berterusan itu dinamakan sebagai barakah. Dan keberkatan yang paling tinggi untuk segala sesuatu adalah keberkatan yang berkekalan sampai hari akhirat. Mana dia ada kebaikan barakah yang kekal sampai ke anak cucu, barakah sampai ke sini, sampai ke mana, barakah doakan keberkatan. Dan keberkatan yang paling utama adalah bila ianya kekal selama-lamanya, tak putus. Kalau sampai hari akhirat, tak putuslah. Kita masuk syurga selama-lamanya. Dapat pahala tu manfaatkan kita selama-lamanya. Jadi kebaikan harta yang barakah yang sebenar adalah harta yang menyebabkan kita dapat pahala, yang memberi manfaat kepada kita sampai hari akhirat dan sampai selama-lamanya. Hari akhirat jadi sampai selama-lamanya, tak putus-putus. Tidak putus-putus. Nyawa kita, umur kita barakah kat mana? Sejauh mana? Umur tersebut kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi manfaat kepada kita. Tempat yang kita buat maksiat itu tak berkat. Itu tidak barakah. Jadi kita mengharapkan waktu-waktu barakah kita, menampung waktu-waktu yang tidak barakah. Harta kita, harta yang naik semula, harta sedekah. Kita tahu rezeki itu ada rezeki yang turun dan rezeki yang naik. Rezeki yang turun apa yang Allah berikan,
rezeki yang naik adalah apa yang kita lakukan Allah terima. Allah terima. Dalam duit kita dapat, ada duit yang habis ke mana? Ke brisket. Habis ke brisket, dan brisket tu akan ke tanah, betul? Kita akan buang. Tapi kalau kita buat brisket, kita sedekah kat orang dengan brisket tersebut, brisket juga. Sedekah, bantu orang, kita, apa-apalah yang benda-benda yang baik, dia akan berkekalan. Jadi kerja kita bukan kita tak guna, bukan maksudnya kalau kita nak berkahkan harta tu, kita tak pakai atau kita sedekah habis tak makan, tak. Paling kurang, masa makan brisket, bacalah bismillah. Kita mahukan keberkatan, ikut sunnah Nabi SAW padanya. Jadi kita gunakan, apatah lagi kalau kita belanja kawan, macam mana besok kita belanja ke, panggil kawan, apa lagi, produk ada kan, sebagainya. Itu lebih barakah. Itu lebih barakah. Okey. Di mubarakan fi. Jadi pujian kita pada Allah itu diberkati. Padanya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian, sebenarnya doa kalau ikut kepada teks yang asal disebutkan lafaz doa yang panjang. Tapi nak baca dulu apa yang ada di sini supaya kita dapat habiskan di muka surat ini. InsyaAllah. Kerana akan datang kita akan ulang balik juga tajuk yang sama. Ini adalah pujian yang merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak mendapat pujian yang lebih dari pujian yang diucapkan oleh hamba-Nya. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah jangan sekalipun, Allah tu layak dipuji lebih daripada itu. Contoh, orang tu alim sangat, alim. Memang hebat. Betul, ada seorang kenal, dia baca tak salah baris lah. Contohnya kan. Pujian tak? Pujian. Tapi kita yang kenal, alah tak salah baris, siapa nak puji sangat? Tak salah baris tu cuma sikit je. Dia faham, dia boleh detail, dia boleh bagi, dia boleh banyak lagi. Ada orang dia kagum kat situ. Ui, dia baca tak salah baris. Ada orang kata, dia baca bunyi lah. Ada orang baca tak bunyi langsung. Nak tahu tuan-tuan, kalau letak ketulisan Cina depan tuan-tuan, tengok, tu nama tak bunyi. Tu baca langsung tak bunyi. Tapi ada orang belajar sikit-sikit, kan, belajar sikit, dia baca bunyi. Bila baca ada bunyi pun kawan dah kagum. Wow. Kan? Islam dia baca bunyi ya. Dia baca tulisan Tamil ada bunyi. Ada bunyi artinya wow, kagum dah, kan? Tapi orang yang faham bahasa Tamil, apa ke baca ni? Kan? Baca mana kurang. Jadi ilmu kita ni bertahap. Kan? Kita boleh belagak bunyi dengan kawan-kawan yang tak bunyi langsung. Tapi sesama orang yang bunyi, ada yang fasih, ada yang tak fasih. Jadi pujian tu terhad. Kita pujian pada manusia ni terhad. Apa yang ada pada kita itu terhad. Semua nikmat ada kita terhad. Nikmat Allah nikmat yang mutlak. Pujian bagi Allah pujian yang mutlak. Jadi Allah berhak lebih daripada apa ni puji oleh hamba-Nya. Sebab kita tak kenal Allah SWT dengan selayaknya. Kita, apa yang kita sebutkan itu, walaupun pujian itu dipuji oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi, dan dipuji oleh makhluk yang kita tidak tahu kedudukannya selepas seperti itu, kita akan syarahkan nanti hadis yang sempurna. Tetap pujian tersebut tak cukup untuk memuji kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Selepas doa itu baginda mengucapkan, tidak ada penghalang bagi apa yang engkau mahu berikan, dan tidak ada yang boleh memberi apa yang engkau halang. Tidak ada gunanya orang lain di samping engkau. Ini sikit terjemahan. Siapa boleh terjemahkan? Ini zikir yang antum tuan-tuan hafal.
baca namanya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jad. Jadi ada lafaz yang di sini tak disyarahkan. Nak syarahkan terus senang. Okay. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ikut pada teks di sini ada lagi doa dengan riwayat yang panjang, mil as-samawati wa mil al-ard. Pujian makhluk kepada Allah itu memenuhi langit-langit dan memenuhi bumi. Apa itu penuh? Kalau lafaz pujian tadi berbentuk sesuatu objek yang boleh dilihat oleh mata manusia, pujian yang manusia dan makhluk Allah berikan kepada Allah itu memenuhi langit dan bumi. Kerana semua makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk udara yang ada, ruang kosong yang ada, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian yang bagi Allah, pujian yang layak bagi Allah macam mana? Yang kita puji. Tapi seluruh makhluk dari langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa taala, memenuhi langit dan bumi. Dan kalau pujian mereka itu dapat dilihat, seperti hari akhirat. Hari akhirat, perkataan zikir kita dan perkataan-perkataan kita dapat dilihat. Dan dari situlah ditimbang. Kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan segala isinya. Kerana kalimah itu akan membentuk objek yang boleh ditimbang. Dapat dilihat. Segala perkara yang maknawi di dunia ini menjadi perkara hissi di hari akhirat. Orang yang tidak adil kat dunia tak nampak apa-apa. Hari akhirat baru nampak, oh, tak adil. Rupanya dia menanggung dosa sampai berat badannya separuh. Mengheret, mengesut jalan dalam keadaan bahunya berat sebelah. Orang yang berzina dalam keadaan dan busuk dosanya. Dosa itu ada dan dilihat. Ada yang bawa dosa sebanyak gunung, ada bawa pahala sebanyak gunung. Kenapa? Kerana dilihat. Sebab itu dosa itu dipanggil wizir. Dipanggil wizir. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang tidak akan menanggung tanggungan orang lain. Dosa dipanggil tanggungan. Sebab hari akhirat memang orang yang buat dosa menanggung. Bawa beban tersebut. Bawa beban dosa tersebut. Yang akan dapat dilihat oleh semua orang. Jadi kalau orang buat dosa apa, hari akhirat dapat, oh ni zina ni. Oh ni mencuri, ni rompak, dikenali di hari akhirat. Allah musnahkan, Allah hapuskan. Allah ampunkan. Ada orang yang Allah berikan sifat al-afunya. Allah menyatakan afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, hilang. Allah hapuskan itu saja. Tak diperlihatkan. Ada orang yang Allah perlihatkan. Tapi ketika Allah SWT buat keputusan, kejahatannya Allah hapuskan. Itu nama maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan takrifan yang terbalik. Sebagai ulama kata, al-afu itu adalah pengampunan selepas diperlihatkan. Manakala ghufran atau maghfirah Allah Subhanahu taala itu pengampunan Allah cover tutup habis. Macam mana sekalipun kedua-dua makna ini salah satu daripadanya bererti Allah ampunkan tanpa memperlihatkan, Allah hilangkan terus, delete habis. Atau yang kedua Allah perlihatkan kemudian baru Allah ampunkan. Yang mana lebih afdal? Yang mana lebih mulia? Delete habis atau Allah perlihatkan kemudian? Khilaf ulama. Kedua-duanya bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bawa dosa yang besar, Allah gantikan sebanyak dosa itu kebaikan. Di atas kebaikan-kebaikan yang digantikan selepas kesalahan yang dilakukan. Menggantikan suatu kesalahan dengan kebaikan. Allah ampunkan, Allah perlihatkan banyak dosa dia, tapi dia dah ubah
berubah jadi dosa tadi berubah jadi kebaikan. Seluruh manusia di hari kiamat dapat melihat dan mengenal segala jenis dosa. Itu di hari akhirat. Sebab tu kalau disebut solat datang, surah Al-Mulk datang, bukan Al-Quran tu datang. Kata Quran datang, bukan Quran. Quran tu kalamullah. Tapi pahala Al-Quran. Pahala Al-Quran. Pahala solat. Bukan solat datang. Pahala solat kita datang. Pahala sekian dan sekian yang berhujah untuk kita. Bukan setakat boleh nampak, mereka pun boleh bercakap. Bacaan-bacaan zikir kita, Al-Quran, solat, puasa sebagainya, bukan sekadar dapat dilihat, mereka pun makhluk Allah. Mereka pun berbicara mempertahankan pemiliknya. Okey. Kita terus sikit. Ya Allahumma la mani'a lima a'taita. Okey, kita habiskan dulu lafaz lupa. Nabi sebut mil as-samawati wa mil al-ard. Pujian pada Allah ini memenuhi langit-langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan memenuhi sesuatu yang kamu kehendaki. Allah lebih tahu. Kita tahu langit dan bumi je. Dan pujian pada Allah itu memenuhi ruang-ruang selepas itu yang kita tak tahu. Mana? Satu, kita isbatkan segala yang wujud sama di langit atau di bumi. Namun kesempurnaan Allah itu, pujian bagi Allah itu memenuhi suatu perkara yang kita tak tahu. Mungkin di sebelah langit bumi. Kita wallahu alam. Kerana Allah lebih, pujian pada Allah itu selayaknya lebih daripada segala-galanya. Kerana kesempurnaan Allah yang tidak ada terhadnya. Ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdan. Ini semua lafaz dan kita terus masuk pada apa yang disebutkan oleh Syekh sini. Kita habiskan sini juga insya-Allah 5 minit. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku. Kalau Allahumma seperti yang saya sebut itu sebagai mim di belakang itu sebagai ganti kepada ya. Ya Allah. Kalau kita nak panggil Allah sama ada panggil ya Allah atau Allahumma. Mim itu menggantikan ya. Itu maksudnya ya Allah. Allahumma la mani'a. La nafi. Maksudnya tidak ada. Mani'a. Penghalang. Lima a'taita. Atas apa yang kau beri. Kalau Allah nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Walaupun seluruh makhluk nak halang, Allah kata bagi, Allah kata dapat, dapatlah. Wala mu'ti, Allah wala mani'a lima a'taita, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang memberi kalau kamu larang atau kamu tidak beri. Tidak ada orang yang mampu beri sesuatu yang Allah nak halang daripada kita. Usahalah macam sekalipun. Termasuk keadaan sekarang ni. Tak tahu siapa kerajaan pada hari besok. Dua-dua usaha. Dua-dua usaha. Wala mu'tiya lima. Allahumma la mani'a lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kita usaha je. Jadi lumrahlah dua-dua pihak berusaha. Usaha semampu yang mungkin kedua-dua pihak. Dan pihak mana sekalipun usahalah. Tetapi yang terjadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan tak semestinya yang dapat tu itu confirm dia pihak benar, tak. Kerana bab iradah kauniyah tidak boleh dijadikan hujah ke atas iradah syar'iyah. Betul? Kaedah yang kita belajar. Tidak boleh berhujah dengan iradah kauniyah ke atas iradah syar'iyah. Itu kaedah tauhid yang penting.
tidak boleh berhujah dengan qada qadar ke atas agama seseorang. Atau tak boleh berhujah dengan hukum qada qadar untuk membuktikan kebenaran agama seseorang. Kebenaran agama dilihat kepada nas, Al-Quran dan sunnah. Siapa ikut Quran betul, siapa ikut sunnah betul. Berjaya, menang, kalah, ini qada qadar. Qada qadar. Okay. Nabi SAW, an-nasru yang zahir hanya berlaku pada selepas pembukaan kota Mekah. Kalau dinilai oleh manusia sebelum itu, mereka mungkin nampak an-nasru yang tak nampak tadi, mereka nampak kalah. Ketika Nabi dikeluarkan daripada Mekah, Nabi menang. Allah kata, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tak bantu dia, Allah dah bagikan kemenangan dan bantu dia. Id akhrajahul ladina kafaru thani ithnain. Tatkala mereka berdua dihalau keluar dari kampungnya, Allah kata Allah menangkan dia. Id huma fil ghar. Tatkala mereka berdua bersembunyi dalam gua. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kaum musyrikin datang bawa senjata, Abu Bakar rasa takut. Nabi kata, la tahzan, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenangan bagi dia. Jadi Allah kata menang. Raca pandangan kita, kita jangan tengok kepada kemenangan yang zahir, yang nampak gitu saja. Kemenangan sebenar adalah kita berjaya ikut hukum Allah. Apa yang kita buat, ikut apa Allah nak, buat dengan amanah. Kalau dapat kuasa, berkuasa dan gunakanlah kuasa tersebut dengan amanah. Itu kita menang. Walaupun terpaksa kalah. Walaupun terpaksa kalah dari segi pertandingan sifat zahir dalam pandangan manusia. Kalah kursi tak apa. Tapi jangan buat benda yang haram. Hilang pengikut tak apa. Tapi jangan sampai hilang prinsip, hilang agama dan sebagainya. Dapat pertahankan agama, dapat pertahankan hak, dapat pertahankan amanah dan sebagainya, itu kemenangan sebenar. Orang, kalau kita mampu melahirkan, semua orang mempertahankan amanah, pertahankan agamanya. Kalau datang kemenangan satu hari, kemenangan berserta dengan izzah. Kemenangan berserta dengan prinsip. Prinsip itu kekal. Okey. Allah la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tak ada siapa yang bagi kalau kamu halang. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Dan tidak memberi manfaat dzal jaddi, orang yang memiliki harta. Al-jad boleh berarti harta, atau al-has, orang yang memiliki nasib yang baik. Ada pangkat. Kita kat dunia ni, kita nak minta tolong siapa? Tak tolong orang ada duit, ada pangkat, orang ada nama, orang ada, semua orang yang ada. Something yang kita miliki, yang kita ada, yang boleh kita banggakan, dia nama jad. Walaupun kalimah jad ini lebih terfokus kepada harta. Wa annahu ta'ala jadda rabbina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmatnya. Jad ni nikmat, harta, pangkat, rezeki, tapi fokus pada harta. Kata, kita baca, semua yang apa yang Allah nak bagi, tak ada siapa yang halang. Kalau Allah halang, tak ada siapa yang beri. Dan semua yang ada something, yang ada harta, yang ada pangkat, yang ada segala nama jad, semua kali ini minkal jad, semua milik kamu, kamu yang bagi. Orang ada pangkat, kita kadang-kadang kita nak minta dengan minta tolong dia lah, dia ada duit. Minta dengan Allah dulu, doa dengan Allah. Harta dia tu harta Allah, Allah yang bagi kat dia. Betul? Allah yang miliki. Contohnya lah, kita ada kaya, kita bagi anak kita RM100. Orang nak pinjam dengan duit anak kita RM10. Boleh minta dengan dia. Tapi hakikatnya ayah dia ada pilihan lagi, ayah dia boleh halang. Jangan.
Betul tak? Ayah yang ada duit kata, jangan kasih. Sebab anak walaupun memiliki, dia tengok ayah dulu. Duit tu ayah dia kasih. Kita bukan bebas. Kita ketika nak minta sesuatu dengan makhluk, ingat, la yanfa'u zal jaddu minkal jad. Orang yang memiliki jad, zal jad, orang yang memiliki harta, pangkat dan sebagainya, sebenarnya itu semua milik Allah. Jadi sepatutnya bila nampak orang yang memiliki harta, jangan minta sesuatu daripada manusia sehingga kita buat maksiat pada Allah. Jangan kejar sesuatu yang ada pada makhluk sehingga kita maksiat Allah. Buat maksiat pada Allah. Sebab Allah yang bagi, Allah yang memiliki segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak apalah, kita sampai sini je. InsyaAllah kita akan sambung untuk akan datang. Kita ulang balik insyaAllah. Tak apa, hadis syarah panjang sikit tak pergi jauh pula. Seronok nak syarah. Okey. Dan sebelum tutup ada beberapa soalan. Silakan. Ya. Bukan pendapat ulama ijma' bahawa nama Allah lebih daripada 99. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Namun yang diturunkan Al-Quranul Karim itu yang sabit, yang kita boleh isbatkan pada Allah hanyalah nama yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pandai-pandai namakan Allah dengan istilah kita. Allah ada nama yang selayaknya, yang selayaknya biar Allah yang tahu. Tapi kita hanya boleh isbatkan nama Allah daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita buka Al-Quran dan hadis, kita dapati nama Allah lebih daripada 100. Ada yang kata 116, ada 130, ada 160 dan sebagainya. Berdasarkan kepada cara kira. Ada yang kata Ghafir, nama Allah. Ghafur? Ghaffar? Contoh, kira 1 ke kira 3? Ada perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan. Maksudnya yang mana sebab tu cara pengiraan tu khilaf, bukan benda ni khilaf nama Allah kita nama Allah, tapi cara kira tu ada perbezaan metodologi. Ada perbezaan metodologi. Cara nak kira perkataan yang berasal pada lafaz yang sama, mempunyai makna yang lebih kurang sama, ada yang dikira 1 ataupun berlainan. Sebab tu nama Allah lebih daripada 99. Cuma 99 Nabi hadkan itu bagi siapa yang memahami daripada nama Allah yang banyak itu. Ada orang yang faham, yang hafal, faham dan beramal dengan sesuatu sesuai dengan tuntutan nama tersebut, baginya syurga. Baginya syurga. Sebab tu nak beramal macam mana? Kena belajar lah, asal sunnah. Belajar, faham. Lepas faham, kita akan beramal. Kita akan tahu cara beramal dengan tiap-tiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada amal dengan cara buat doa ataupun dengan harian. Kita tahu di sebalik ini kenapa kita ni syukur pada Allah, kita terima nikmat, sebab kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha mentakdirkan. Contoh, jadi kita amal dengannya. Bila kita tak minta dengan orang, tahan diri, ada masalah. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Kita kata Allah tu yang maha memberi. Kadang-kadang kita wakal pada Allah dengan apa? Kita jaga air muka kita daripada minta dengan makhluk, bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai beramal dengan sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama-nama yang terkandung dalam sifat-sifat Allah, terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beramallah. Tengok pada nama banyak-banyak tu, tengok berapa banyak kita dah amal. Baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Faham, amal. Yakin, faham, amal. Macam mana cara amal?
Itu dalam Asmaul Husna. Ada nama yang melahirkan perasaan ta'zim, ada nama melahirkan perasaan takut, ada nama yang melahirkan perasaan raja. Segala perasaan yang ada dalam agama ni kita dapat tahu dan dapat rasa bila menyebut nama-nama Allah. Contoh kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, nama Rabb melahirkan mahabbah, Ar-Rahmanir Rahim melahirkan perasaan raja, Maliki Yaumiddin, Allah Maha membalas, Allah Raja melahirkan perasaan khauf dan sebagainya. Tiap-tiap nama Allah itu apabila sebut ada interaksinya untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita. InsyaAllah. Wawan nak jawab kat bawah ke jawab mesej tu, jawab dalam kelas? Dalam kelas? Okeylah. Sebab Wawan dah hantar mesej awal-awal, dia kata, Ustaz, soalan saya jangan lupa. Okey. Dah mana sama Wawan tadi? Okey. Soalan ni dah datang, siap pesan Ustaz. Soalan saya tu takut lupa. Sebab tu prepare siap-siap. Okey. Jadi tak boleh tak jawab. Okay, soalan ada kenyataan disebutkan Allah dia dah Tuhan yang memberi kuasa kepada Barisan Nasional. Alamak. Dialah juga Tuhan yang kemudian memberikan kuasa kepada Pakatan Harapan sebelum diberikan kepada Pakatan Nasional dan kembali kepada Barisan Nasional. Oh, kembali dah. Okey. Sekarang pun dia jugalah yang memberi kepada siapa yang dikehendakinya. Oh ni. Okey. Tiba-tiba, ni kat sini persoalannya betul dah. Tiba-tiba kita mengeji seperti tidak percaya kepada ketentuan dia hanya kerana kuasa itu bukan untuk kita. Jelas Mana Allah tentukan segala-galanya. Lepas tu siapa yang tak dapat kuasa mengeji pihak lawan. Kenyataan ini soalannya nak baca tak apa Ustaz, adakah penisbahan sebegini dibolehkan ataupun tidak? Adakah akan nampak kepada kekurangan kepada Allah bagi setengah orang yang tidak belajar agama secara mendalam? Apakah yang sebegini dibolehkan? Seperti kuliah Ustaz minggu lepas. Okey. Penisbahan begini, dia kembali kepada makna qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang disebutkan berkaitan dengan Allah tidak ada masalah. Kenyataan kedua, mengeji pastikan yang kita keji itu kepada sesuatu yang melanggar syarak. Orang yang buat sesuatu yang tidak amanah, orang yang buat dapatkan sesuatu dengan cara yang tidak selayaknya, itu terhad cara tersebut yang dikembalikan kepada pelakunya. Tapi untuk ketentuan Allah, apa sahaja yang berlaku itu baik, sama ada bentuk kemenangan atau kekalahan. Itu adalah ketentuan Allah, itu yang terbaik. Bila dah tetap, dah tak boleh buat apa-apa, terimalah ketentuan Allah. Dan tiap-tiap ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Kalau berlaku apa sekalipun, terima. Jelas. Jadi boleh tidak kita menyatakan kesalahan orang yang mendapatkan kuasa dengan cara yang salah? Boleh. Dengan tujuan untuk pengajaran amar ma'ruf nahi munkar. Cuma jangan sampai keluar daripada adab-adab dalam tiap-tiap perkara. Jangan sampai bila satu pihak dah jadi kerajaan sebagainya, orang yang mengeji sampai mengkafirkan seolah-olah jadi seperti khawarij dan sebagainya. Ini perlu diperingatkan. Siapa sahaja yang dah tetap mereka sebagai pemimpin kita, setuju tak setuju, bila dah rasmi, mereka dah pimpin, kita perlu taat dengan prinsip yang asal, taat waliul amar. Kita akan tetap taat siapa sahaja yang memimpin kita. Erti kata bukan taat pada peribadi dan orangnya buat betul salah, tak. Taat itu untuk negara-negara yang berundang-undang, taatlah dengan tetap kekal, taat dengan undang-undang negara. Kalau untuk negara contoh beraja sebagai undang-undang pada pemimpin, taat pada pemimpin. Untuk negara yang berperlembagaan dan ada undang-undang, kita taat pada pemimpin, iaitu dengan erti kata taat kepada
undang dan segala pihaknya, segala perintah pihak berwajib. Itu artinya taat kepada pemerintah. Dan yang penting tidak mengkafirkan, tidak melakukan apa saja hukum kecuali dengan cara yang selayaknya dan diserahkan kepada ahlinya. Wallahu alam. Sama-sama. Terima kasih. Barakallahu. Tak senang dapat puja dari cikgu. Bab politik ni paling takut jawab. Bab dalam ni pun ada banyak parti, jadi diamlah kita. Okey, soalan manakala soalan satu lagi. Soalan boleh kita jawab sikit insya-Allah? Tak apalah, masa terlebih sikit. Pengurusi pun dah lagi dah. Mana masa kita? Dah rehat kali. Betul. Uzlah. Okey. Ada soalan seterusnya. Ada yang tanya, ini panjang sikit. Okey, berkaitan dengan ada yang sahabat, ada seorang daripada kita sahabat kita lah. Anda pun tak kenal siapa sebenarnya. Maksudnya beliau berasa ni mesej yang banyak, jadi kita baca. Beliau rasa ragu-ragu dengan rezeki yang beliau dapat kerana bos beliau membawa masuk minuman jus buah yang mengandungi alkohol 0.5%. 0.5%. Dan anak fikir ada yang tulis 0.5, ada buah-buahan yang tulis 0.05. Yang penting apa hukum minum minuman yang mengandungi alkohol? Satu, haram kita minum arak, jelas Arak hukumnya haram. Tidak ada syak. Arak hukumnya haram. Semua arak mengandungi alkohol, betul? Okey, ini sepakat. Jadi arak yang mengandung alkohol arak haram secara mutlak. Sedikit ataupun banyak. Jelas? Mana alkohol arak haram secara mutlak, sedikit ataupun banyak. Jangan pergi ambil whisky sikit je Ustaz, letak kat masakan, tak apa. Tak boleh. Alkohol arak hukumnya haram. Namun tidak semua alkohol itu arak. Betul? Tidak semua alkohol itu arak. Ada alkohol yang terhasil secara alami, yang memang ada pada sebahagian minuman dan buah-buahan. Dan kadar yang wujud itu, anda tengok beberapa lah dalam fatwa, banyak fatwa, banyak hai'ah, hai'ah ada sebut dan sebagainya. Kalau hai'ah nak suruh kosong, kalau kosongkan. Tapi alkohol yang wujud dalam buah-buahan ataupun pada pada tempat tertentu, kalau dia secara alami, wujud secara alami, bukan dibuat, bukan diperam dan yang wujud pada secara alami, tidak akan melebihi 0.5. Jadi kadarnya akan tapai ke, nak makan apa sekalipun, kadarnya bila kurang pada 0.5 atau lebih rendah pada 0.5%, makan satu tempayan pun dia tak mabuk. Artinya sikit kita makan, banyak kita makan takkan mabuk. Dia bukan arak, dia alkohol tapi bukan arak. Jelas? Tapi kalau memang arak, orang buat arak kemudian dia kata ambil sikit je, berapa persen sekalipun, haram. Tapi sesuatu yang bukan arak, dia bukan arak, tapi wujud alkohol padanya, bukan tujuan untuk dicipta arak. Kadar itu, kalau lebih 0.5 ikut kajian pakar-pakar lah, mereka kalau lebih 0.5 dia akan mabuk, dia akan jadi arak lah. Maksudnya kalau kadar tu memang wujud secara alami, bukan diwujudkan, bukan diambil pada arak, memang wujud secara alami dan tak lebih pada 0.5, hukumnya adalah harus. Jadi kalau minuman ni, minuman yang dibincangkan, yang ada dalam soalan ni, minuman ini saya tak tahu jenama apa. Kalau minuman itu memang orang buat minuman yang tidak ada arak, yang dibuat dan tak melalui proses arak, hukumnya halal. Tapi kalau minuman itu dibuat oleh syarikat arak, kemudian dihilangkan araknya, atau cuka daripada kilang arak dan sebagainya, haram. Yang diproses daripada arak.
supaya tidak memberi ruang kepada mana-mana perusahaan, mana-mana syarikat untuk menjadikan alasan buat arak kerana ingin buat cuka sebagai contoh. Tak boleh. Kalau buat cuka, dia tak buka langsung. Dah jadi cuka baru dia buka. Bukan pergi ambil arak buat cuka. Tak. Dia memang simpan dan dia buka tahu dah jadi cuka baru dia guna pakai. Dia tak ada usik apa langsung. Tu orang buat cuka. Kalau orang buat arak, dia memang nak arak tu. Bukan tak laku arak pergi buat cuka. Sebab itu lebih baik kalau minuman itu dikeluarkan oleh syarikat-syarikat arak, dikhawatiri. Wallahualam, tak tahu proses macam mana. Bergantung pada kerajaan juga yang JAKIM juga yang menetapkan halal atau tidak. Tapi untuk personal kita, kalau itu dia buat oleh syarikat arak, ada kemungkinan juga dia melalui proses seperti arak. Jelas? Jadi kalau alkohol yang bukan arak, contohnya alkohol yang daripada minyak wangi sebagainya, jangan makanlah. Kalau makan dia racun. Tapi dia jadi boleh guna pakai je tak? Wallahu alam, dia bukan alkohol arak tadi. Dia alkohol yang bukan arak. Wallahu taala alam. Ya. Itu maksud saya. Kalau datang pada bukan syarikat arak, insya-Allah boleh. Dia tak ada mengandungi ni. Tapi kalau buat arak, dia khawatiri. Dia ambil proses yang sama, buat sama, sebahagian jadi ini, sebahagian tak. Kita tak nak. Tak kira rasa tak rasa. Kalau kita tak nak buka jalan bagi arak itu berkembang. Satu lagi, tak sokong syarikat. Buat apa sokong syarikat arak? Kalau syarikat arak ada, kita boykot. Itu lebih baik. Kerana jelas mereka sebarkan maksiat dalam masyarakat. InsyaAllah sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.